Okey, jadi selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid yang sempat hadir pada pagi ini. Jadi cikgu harap semua sehat-sehat, jaga kesihatan dan kita bertabahlah untuk menghadapi 25 hari lagi untuk PDPR. Kita doakan agar Labuan kembali pulih lah dan kita sama-sama membantu dalam mengurangkan pandemik ini ya. Okey, untuk hari ini kita cikgu akan masuk tajuk baru iaitu reka bentuk elektrik. Okey, sebelum ni kita sudah mempelajari reka bentuk mekanikal kan. Okey, so yang reka bentuk mekanikal tu sebenarnya kita sudah buat dia punya gadget. Cumanya semasa kita buat gadget hari tu kita tergendalakan sebab PDPR. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya kamu sudah sudah mengetahui asas-asas macam mana membina gadget mekanikal. Mekanikal ni dia mesti ada komponen-komponen yang ada 11 tu yang ada dalam buku teks tu. Okay, kamu kena pilih beberapa komponen dan kita cantumkan untuk menjadikan produk mekanikal. Okay, untuk yang hari ini, reka bentuk elektrik, lebih kurang juga kita akan mengenali komponen yang terdapat dalam reka bentuk elektrik dan seterusnya nanti di akhir tajuk yang akan datang. Untuk tajuk ini saya akan ambil masa 5 minggu lah. Maksudnya dalam masa PDPR ni kita akan bincang tajuk reka bentuk elektrik sahaja. Okey. Kita akan buat juga gadget elektrik. Okey, kita akan nanti untuk membuat gadget tu kita akan tengoklah apa alatan yang kita ada di rumah. Okey, sebab memang kita tak dapat bersemuka. Okey, so kita akan beralih kepada slide yang kedua. Okey. Okey, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Okey, ada dua objektif pembelajaran dia. Okey, pada akhir pembelajaran ni nanti kamu akan dapat mengenal pasti dan menjelaskan elemen elektrik. Okey, untuk pengetahuan kamu, elemen elektrik ni ada 4. Okey, yang pertama ialah sumber, kemudian yang kedua ialah medium, ketiga ialah beban dan juga yang keempat kawalan. So nanti kita akan, cikgu akan terangkan keempat-empat ini. Okey, kemudian yang kedua, selepas PDP pada pagi ini, kamu akan dapat menunjukkan cara mereka bentuk litar peralatan elektrik. Okey, dari segi apa? Okey, dari segi keselamatan, macam mana kita nak reka bentuk dia. Kemudian dari segi kedudukan dia dan juga pada sambungan litar itu. Macam mana kita nak menyambung litar elektrik ini dalam produk yang akan kamu hasilkan nanti. So dua perkara ini yang akan kamu dapat. Okey, ilmu yang kamu dapat pada hari ini. Okey, kemudian untuk kriteria kejayaan, okey, kamu akan dapat menyatakan 4 elemen sistem elektrik. Okey, yang saya sebutkan awal tadi. Kemudian kamu dapat bukan setakat menyatakan, bukan setakat menyebut, tapi kamu juga boleh menerangkan 4 elemen sistem elektrik. Okey, dan seterusnya yang ketiga, kamu juga dapat menerangkan ada 2 jenis arus dalam elektrik. Okey, mungkin selama ini awak dengar elektrik, bil elektrik, on TV guna elektrik, tapi sebenarnya kita ada dua jenis arus lah, untuk tingkatan 2 untuk awak faham. Okey, kemudian yang keempat, kamu dapat menerangkan 3 aspek yang terlibat lah. Ini yang saya cakap tadi, cara reka bentuk litar peralatan. Dan yang kelima, menerangkan 3 susunan sambungan litar elektrik. Okey, sebenarnya dia ada 5, cuma cikgu harap sekurang-kurangnya kamu dapat 3 susunan. Okey, kamu dapat hafal 3 susunan ni lah. Okey, so kita akan mula sekejap lagi. Okey, kita pergi next slide. Okey, yang pertama.
Okey, elemen tadi cikgu sebut tadi ada 4 kan? Okey, jadi yang pertama kita lihat dulu elemen sumber. Okey, sumber ni seperti mana yang kita tahu, setiap rumah kita ada elektrik, betul tak? Okey, jadi apa saja barangan di rumah kamu, kebanyakannya kita menggunakan elektrik. Tapi pernah tak kamu terbayang ataupun terfikir macam mana elektrik ini boleh ada di rumah kamu? Macam mana dia boleh sampai ke rumah kamu? Jadi ada yang kalau pelajar cikgu tahun lepas, dia kata kebanyakannya daripada wire cikgu. Lepas tu dari tiang elektrik cikgu. Tapi sebenarnya daripada mana kita dapat sumber tu? Jadi inilah yang kita akan belajar pada pagi ini, iaitu elemen sistem elektrik. Yang pertama ialah sumber. Kita kena tahu di mana sumber tenaga elektrik. Okey, jadi ada dua sumber. Okey, yang pertama ialah sumber yang boleh diperbaharui. Okey, yang kedua sumber yang tidak boleh diperbaharui. Jadi kita tengok elektrik daripada rumah kita, mana sumber dia. Okey, kita tengok yang boleh diperbaharui. Kalau di dalam gambar ini cikgu tunjukkan ombak. Lepas tu air, kemudian matahari dan angin. Keempat ini sentiasa diperbaharui, maksudnya sentiasa ada. Okey? Jadi kenapa ombak ni boleh menghasilkan elektrik? Macam mana air boleh menghasilkan elektrik? Okay, contohnya kan ada pelajar cikgu tanya cikgu, kalau air ni dia tunjuk botol air, kenapa cikgu kata boleh menghasilkan elektrik? Sebenarnya maksud dia di sini, okey, air dan ombak ni dia akan bergerak, betul tak? So apabila pergerakan ombak dengan air ini berlaku, dia akan menggerakkan penjana hidroelektrik. Okey, dan dia akan dalam penjana hidroelektrik, okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 63. Dekat situ ada gambar penjana hidroelektrik. Di situlah air tu berfungsi. Air tu akan menggerakkan turbin pada penjana hidroelektrik tu. Dia akan menggerakkan turbin itu dan akhirnya dia akan memberi isyarat supaya generator itu akan berfungsi. Lepas tu generator ini ada kaitan dengan transformer. Okay, transformer ini dia akan menghantar cas elektrik ke kabel, ke kabel-kabel, ke tiang elektrik kita. Barulah dia sampai ke rumah. Itulah maksud dia. Okay, bagaimana ombak dengan air ini boleh menjadi sumber elektrik. Okay. Kemudian angin ni pun sama juga. Okay, dia akan memusingkan turbin. Dia tolong memusingkan turbin juga. Tapi kebanyakan kita di Malaysia ni kita menggunakan air lah, empangan air ya untuk menghasilkan elektrik, sumber elektrik. Dan kita gunakan matahari ataupun solar. Okay. So itu yang sumber yang boleh diperbaharui. Okey. Ataupun boleh kata begini, sumber yang boleh diperbaharui ialah sumber yang boleh digunakan semula. Okey, dan bekalan ini akan kekal selama-lamanya. Maksudnya selagi dunia dan bumi ini tidak hancur, kita masih ada sumber ini. Okey. Kita pergi kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya ialah petroleum, minyak ya. Minyak ni akan habis. Gas, tenaga nuklear dan juga arang batu. Ini benda ini, maksud sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber ini akan habis. Dan tidak dapat dikitar semula. So itu perbezaan dia lah. Tapi kedua-dua ini boleh memberikan sumber elektrik. Jadi bagaimana kalau sumber yang tidak boleh diperbarui ni, macam mana petroleum ni boleh menghasilkan elektrik? So tahu kamu petroleum ni dia boleh menggerakkan kereta, motosikal kan? Jadi sebenarnya apa yang berlaku ialah apabila petroleum ini dibakar, dia akan menghasilkan haba kan?
Okey, haba dan wap itu akan menggerakkan magnet. Okey, dan magnet yang bergerak itu akan menghasilkan cas elektrik. Jadi kamu boleh search lah Google. Macam mana dia boleh dapat gas tenaga nuklear ni menghasilkan elektrik? Sebenarnya bila mereka dibakar, okey, dan dia akan keluarkan haba dan asap, wap. Jadi itulah yang menggerakkan magnet dan akhirnya berlaku adanya sumber elektrik. Okey, faham? Okey, itu sumber. Kita pergi yang kedua iaitu medium. Okey, medium ni ialah perantara. Okey, antara sumber yang tadi kita bincang dan juga beban. Dia adalah perantara. Kalau tak ada medium ni, so tak ada connection, tak ada perhubungan. Jadi medium ni dia akan berfungsi untuk mengalirkan arus. Kalau tak ada medium ni, tak bolehlah ada elektrik. Jadi mesti ada. So medium ini terbahagi kepada dua, iaitu satu berwayar macam ni, satu lagi tanpa wayar. Sekarang ni kan banyak wireless kan, macam handphone kamu juga pun wireless. Okay, so itu medium. Saya harap kamu fahamlah medium, senang sikit. Okay, kemudian yang ketiga beban. Okay, elemen ketiga beban ni ialah sebarang peralatan elektrik yang disambung pada litar elektrik untuk membolehkan berfungsi dan juga beroperasi. So beban ini biasa kita letakkan mentol, okey, ataupun speaker pembesar suara, okey, untuk menghasilkan fungsi. Okey, kita perlu ada beban juga. Ada aliran elektrik tapi tak ada beban, tak guna juga. So mesti ada beban. Okey, kemudian yang keempat, kawalan. Dalam elektrik ni semua tahu kan, elektrik ni berbahaya. Memang dia banyak membantu untuk penggunaan peralatan di rumah. Tapi kalau tidak dikawal, boleh mengakibatkan kemalangan ataupun boleh menyebabkan maut. Jadi apa yang perlu ada ialah kita kena ada kawalan. Pengawalan arus secara selamat lah. Okay, maksudnya contoh kita mesti dalam kita punya produk elektrik, kita kena ada kawalan Swiss lah. Macam kalau gunakan streka, kita ada kawalan suhu. Okay, jadi itu adalah 4 elemen dalam sistem elektrik. Okay, jadi di sini cikgu ada bagi ringkasan lah. Okay, dalam peta buih. Okay. Jadi sumber elektrik, kamu kena tahu hari ni awak dah belajar sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Okey, dan kamu kena tahu apa yang boleh diperbaharui itu. Okey, contohnya air, cahaya, ombak dan angin. Manakala yang tidak boleh diperbaharui adalah nuklear, gas asli, arang batu. Kena tahu contoh dia. Okey. Kemudian medium, laluan arus. Apa medium tu yang ada pada produk elektrik? Ialah wire. Okey, dan tanpa wire. Okay. Kemudian beban, kita kena ada sesuatu untuk menghasilkan kesan. Contohnya kita kena ada lampu, kita kena ada streka, ada pengesan haba lah untuk streka. Dan kawalan, kita nak mengawal arus, kena ada switch on dan off, dan juga kita ada pengawal suhu, bunyi, haba dan pergerakan. Okay, so itu secara ringkas dia. Ini contoh, cikgu bagi contoh satu peralatan, okey, yang mana ada empat elemen yang kita belajar pagi ini. Okey, yang pertama ialah sumber bateri. Okey, ini ialah alat memateri, nama benda ni, ini alat memateri. Jadi mana dia dapat sumber? Jadi kita gunakan power daripada laptop ataupun power bank boleh. Itu sumber lah, kita ada bateri. Okay, kemudian yang kedua, mana medium? So medium ialah ini, wire ni. Wire yang menyambungkan dia kepada bateri. Okay, kemudian beban dia apa? Okay, beban dia ialah ni. Dia ada satu mata. Okay, dia ada mata ataupun bit, kita sebut dia bit. Okay, untuk mengalirkan arus elektrik itu menghasilkan haba dan mencairkan. Dia akan mencairkan bateri itu. Inilah. Kita nak sambung wire tu kan, yang warna kelabu tu, itu maksudnya
pencairan bahan mematri. Okey. Okey, kemudian yang keempat dari segi kawalan dia, dia boleh dikawal suhu dia. Dia ada button di sini, okey, butang untuk mengawal suhu. Jadi kalau kamu lihat dalam gambar yang contoh yang cikgu bagi ni, maksudnya dia telah menepati 4 elemen elektrik. Okey? Okey, next. Okey, kita seterusnya boleh buka buku teks ya, muka surat 64. Okey. Yang ini masih dalam tajuk 2.3.1 yang terakhir. Okey, ada dua jenis arus yang awak perlu tahu, iaitu arus ulang-alik, okey, ataupun dalam short form dia AU. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris AC, okey, alternating current, AC. Dan yang kedua ialah arus terus ataupun short form dia AT, ataupun dalam bahasa Inggeris dia direct current, DC. Pernah nampak tak kalau dalam produk elektrik awak cuba tengok. Dia akan tulis tu AC dengan DC. Okay, biasa kita akan guna bahasa Inggeris lah sebab itu memang international punya. Ke mana-mana kita pergi memang dia akan guna AC dengan AC alternate current yang ini ulang alik, dan DC. Okey, kita kena tahu apa dua perbezaan tu, dia ada berbeza. Okey, kalau arus ulang alik ni ataupun AC, dia pengagihan elektrik tu adalah daripada stesen jana kuasa. Okey, sampailah ke rumah. Itu yang ada di rumah kita sekarang. Kita namakan arus ulang alik. Okey, di mana kita dapatkan bekalan daripada tiang elektrik itulah. Di mana tiang elektrik tu dapat daripada penjanaan stesen jana kuasa. Okey. Kemudian penghantaran elektrik ini dilakukan dalam keadaan voltan yang tinggi. Maksudnya sangat banyaklah. Okey. Tujuan dia kenapa kita perlu merendahkan nilai arus tu? Tujuannya untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Okey. Next, kita tengok direct current, arus terus. Ini merujuk kepada sistem kuasa yang hanya satu kutub. Kalau awak lihat di sini hanya satu laluan. Okey, dia sehala sahaja dan dihasilkan daripada pelbagai sumber seperti bateri, sel solar ataupun dinamo. Okey, dalam arus terus, cas elektrik mengalir satu arah sahaja. Okey, macam yang terdapat dalam bicycle ni ya. Okey, cikgu tunjuk yang mudah faham. Okey, ini yang lebih fahamlah pokok peta minda. Okey, arus ulang alik, awak ingat je begini. Kalau AC, voltan dia elektrik dia tinggi, boleh mengalir dua hala. Okey. Lepas tu yang biasa guna arus ulang alik ni ialah mesin basuh, kipas yang ada di rumah awak lah, yang mana yang awak masukkan pada soket elektrik. Itu memang arus ulang alik sebab awak perlukan elektrik yang besar. Okey, arus elektrik dia tinggi. Okey, arus terus pula direct current senang juga nak ingat. Dia voltan dia memang rendah, arus mengalir sehala. Mesin yang biasa kita gunakan ni ataupun produknya ialah kamu lihat produk yang menggunakan bateri. Apa-apa saja produk yang menggunakan bateri, itulah arus terus. Dia menggunakan arus terus. Okey, sebab memang dia arus yang rendah. Okey. Okey, next kita pergi kepada topik yang kedua. Okey, 2.3.2. Okey. So yang ini ialah menunjukkan cara reka bentuk peralatan elektrik ya. Tadi saya sebut ada 3 kan? 3 cara kita mereka bentuk litar. Okey, yang pertama kita mesti ada ciri keselamatan. Okey, contohnya di sini periuk nasi memang ada wiring sana, wiring situ kan. Jadi kita tak mahu kena renjatan elektrik, jadi kita kena ada ciri keselamatan. So apa yang dia buat? Di bawah periuk nasi ni dia letak wire. Lepas tu dia ambil penutup lagi dan dia skrukan. Itu maksud dia. Kita kena ada ciri keselamatan. Okey. Kemudian kedua ialah kedudukan peranti dalam litar.
Okay, dia mesti ada kedudukan yang sesuai lah. Okay, contohnya sensor. Okay, sensor tekanan, sensor suhu, okay, elemen pemanas. Okay, di mana sesuai diletakkan? Kamu lihat periuk nasi ni, dia ada sensor-sensor kan, kedudukan dia sesuai. Okay. Seterusnya kita pergi yang ketiga, sambungan litar. Ini yang terakhir lah. Okay. Untuk sambungan litar, kita ada dalam buku teks itu, kita ada 3 litar lah. Okay, kita ada 3 litar. Okay, nampak kan? Sambungan litar, okay. Reka bentuk sambungan litar ni disusun mengikut fungsi lah. Okay. Tetapi kamu kena kenal pasti jenis-jenis litar. Kalau litar tertutup, maksud dia ialah dia mempunyai satu kitaran lengkap. Okay. Kalau kamu nampak di sini, ini Swiss Swiss dia di ke bawah. Maksudnya dia memang ada inilah, ada elektrik, aliran elektrik, so mentol bercahaya, menyala. Okay. Itu litar tertutup. Kalau litar buka, dia tidak ada kitaran lengkap sebab dia punya Swiss tu diangkat. Dia punya apa nama benda tu? Toggle dia, okay, diangkat. So bila diangkat tak adalah aliran elektrik. So dia punya mentol tak menyala. Okay, itu maksud litar buka. Kalau litar pintas, yang ini berlaku apabila sambungan wayar tu bocor, positif, wayar positif bocor bersentuhan dengan wayar negatif. Ini yang selalu berlaku di rumah kadang-kadang kan. Dia berlaku litar pintas dan menyebabkan kebakaran di rumah. Sebab inilah, sebab mereka bersentuhan, wayar positif dengan negatif bersentuhan dan mengeluarkan percikan bunga api. Okay. So 3 ini, sekurang-kurangnya 3 ini awak tahulah. Okay, litar tertutup, buka dan pintas. Okay, yang 2 lagi ni untuk pengetahuan tambahan awak lah. Ini litar salah kekutupan. Okay, contohnya ialah salah pasang. Sebab itu kalau yang technician elektrik ni, dia mesti kenal wayar positif mana, wayar negatif mana. Okay, kalau silap, memang sambungan awak tak berfungsi ataupun silap-silap dia boleh menyebabkan kemalangan lah. Okay. Contohnya di sinilah, LED tidak menyala kerana kaki katod disambung pada punca positif. Dia sepatutnya dia disambung mengikut kekutupan yang betul. Okay, so salah kekutupan. Satu lagi, litar arus bocor. Yang ini adalah berlaku pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Wayar hidup ni yang ada pada, kalau kamu tahu yang kepala Swiss kita tu, produk kita tu, dia ada wayar tu, ada 3 jenis wayar. Okay, ada wayar hidup. Okay, so kalau silap pun boleh menyebabkan kebocoran arus. Okay. Okay, so untuk kesimpulan dia, ini contohlah, cikgu bagi contoh 3 aspek yang perlu ada tadi, keselamatan. Okay, macam ni lah. Keselamatan, melindungi pengguna daripada suhu pemetri yang tinggi. Apa dia letak? Ni, tempat pemegang ni dia boleh tahan panas. Itu dari segi keselamatan. Kedua, kedudukan peranti. Kedudukan Swiss dia, LED dia mengawal haba sesuai. Dekat sini Swiss. Ngamlah di situ kan. Okay, yang ketiga, sambungan litar disusun mengikut fungsi. Maksudnya daripada AC ni pergi ke Swiss, lepas tu ada AC in, AC out. Jadi penyambungan dia disusun mengikut fungsi. Okay. Jadi nanti belum lagi lah, mungkin minggu yang kelima nanti kita akan buat produk elektrik. Jadi cikgu harap bila awak merancang tu, pastikan awak punya produk tu ada ciri keselamatan, lepas tu kedudukan peranti dia sesuai dan sambungan litar itu betul. Okay. Alright. So cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Jadi untuk latihan pengukuhan,
Okey, buka buku kerja, saya rasa semua ada buku kerja. Kamu cuma buat 2 muka surat saja, iaitu buat muka surat 49 dan juga 50.